Baik, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk ke topik perhitungan melibatkan persamaan stoikiometri. Okay, so ini adalah soalan pengiraan dalam kimia. So yang pertama yang kita perlu faham ataupun kita kena ulang balik adalah kita perlu tahu tentang cara mencari jisim molar. Okay, so bilangan mol sesuatu bahan kalau diberikan jisim, kalau jisim tu dalam gram, apa yang kita buat adalah kita bahagi dengan jisim molekul relatif ataupun jisim atom relatif. So kita akan dapat bilangan mol. Kalau diberikan gas, okay, isi padu gas, apa yang kita boleh buat untuk cari bilangan mol adalah kita ambil isi padu gas, tapi kalau diberi dalam cm cube, kita kena ubah daripada cm cube kepada dm cube. Maksud dia, kalau kita nak katakan kita nak ubah 1 cm cube kepada dm cube, kita kena bahagi dengan 1000. Kita akan jadikan dia dm cube. So kita ambil isi padu gas yang diberikan, bahagi dengan 22.4 dm cube kalau dalam keadaan STP, dan kalau dalam keadaan bilik, kita bahagi dengan 24 dm cube. Okay. Baik, kita teruskan. So kalau kita lihat kepada kaedah mencari bilangan mol, ini yang paling penting sekali dalam sesuatu pengiraan kimia. So apa yang kita perlu buat adalah kalau diberikan jisim tu biasa di dalam gram. Kalau kita nak masuk ke bilangan mol, kita bahagi dengan jisim molar. Jisim molar maksud dia adalah jisim molekul relatif, jisim atom relatif atau jisim formula relatif, bergantung kepada adakah dia atom, molekul atau ion, sebatan ion. Kalau diberikan isi padu gas, maka kalau nak tukar dia bilangan mol, kita bahagi dengan isi padu molar. Isi padu molar tu adalah kalau dalam STP, maksud dia kita kena bahagi dengan 22.4 dm cube, atau pada keadaan bilik kita bahagi dengan 24 dm cube. Dan kalau kadang-kadang diberikan bilangan zarah tu bilangan atom, bilangan molekul, bilangan ion. Kalau kita nak pergi ke bilangan mol, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu bahagi dengan nombor, satu nombor yang bagi nombor Avogadro. So 6.02 darab 10 kuasa 23, kita dapat bilangan mol. So bilangan mol adalah paling penting untuk sebarang pengiraan. Okay, kita terus kepada bentuk persamaan kimia. So kalau kita belajar tentang persamaan kimia, mula-mula kita kena faham ini adalah kita kata A, B, C, D. A dan B ni adalah kita panggil, bahagian ni kita panggil sebagai bahan tindak balas, dan bahagian C dan D ni kita panggil sebagai hasil tindak balas. Okey. Dan bahan tindak balas dan hasil tindak balas tu, A dan B besar ni adalah kita kata formula kimia. Formula kimia kita kena tulis dengan betul. Okey. Contoh kalau kita diberi grade kalsium klorida, kita tak boleh tulis CaCl. Memang salah. So kalau salah dari segi formula kimia, memang persamaan kimia tu tak akan dapat betul lah. So kita perlu tulis CaCl2. Itu bergantung kepada cas pada setiap ion tersebut. Lepas kita tulis formula kimia yang betul untuk bahan dan hasil tindak balas, kita perlu seimbangkan kiri dan kanan persamaan kimia tersebut. So kita akan gunakan huruf-huruf ataupun nombor-nombor A, B, C, D untuk seimbangkan persamaan kimia. Okey. Contoh kalau kita diberi persamaan ni. Okey. So kalsium karbonat. Okey, kalau kalsium karbonat, kalau kita masih ingat, sebarang karbonat kalau bertindak balas dengan asid, dia akan hasilkan garam. Garam tu kita akan gantikan tempat hidrogen dengan ion logam, iaitu kalsium klorida, dan kita akan hasilkan air dan hasilkan karbon dioksida. Oleh sebab kalau kita perhatikan Cl tu ada 2 kat situ, di sini ada 1, kita kena buat 2 ni, koefisien 2 tu. So yang lain saya rasa dah seimbang, 1, 1, 1, 1 ni. 1 ni semua kita tak perlu tulis. Okey, 1 ni kita tak perlu tulis, kita hanya perlu tulis kalau selain daripada 1, kita perlu tulis katakan angka 2 tersebut. So maksud dia,
kalau dalam persamaan kimia yang kita dah tahu, kita boleh cari, kita kata, bilangan mol salah satu. Okay, dalam persamaan kimia untuk soalan-soalan pengiraan, salah satu daripada, katakan, bahan dan hasil ni 1, 2, 3, 4, 5 ni, salah satu mesti diberikan cara untuk mencari bilangan mol. Okay, yang lain kita akan ikut nisbah daripada nombor di depan bahan tersebut. Contoh, katakan kita diberi 0.5 mol. Okay, kita dapat cari 0.5 mol untuk kalsium karbonat. Maka apa yang berlaku adalah kalau ikut nisbah dia, ini adalah 1, ini adalah 2, bermakna ini adalah dua kali ganda asid hidroklorik dan 2 kali ganda. So, 0.5 darab 2 bermakna persamaan ni akan ataupun tindak balas tu melibatkan 1 mol asid hidroklorik. Kalsium klorida 1, air 1, karbon dioksida 1 bermakna semua ni adalah melibatkan 0.5 mol, 0.5 mol, 0.5 mol. Diikut nisbah dalam nombor-nombor dia dalam persamaan kimia tersebut. Okey, kita lihat kepada contoh. Okey, kita lihat contoh yang ini. Diberikan kepada kita kuprum karbonat bertindak balas dengan atau diuraikan. Okey, kita panaskan, dia akan hasilkan kuprum oksida dan karbon dioksida. So, diberikan kepada kita 3.1 gram kuprum karbonat dipanaskan. Yang ni kita boleh guna untuk mencari bilangan mol. So, persamaan dia CuCO3 dipanaskan, terurai kepada CuO campur dengan CO3. Diberikan ni 3.1 gram. So, kita boleh guna ini untuk cari bilangan mol. Okay, bila kita cari bilangan mol, katakan ini jisim. So, bilangan mol sama dengan 3.1 bahagi dengan JMR dia, kuprum 64. JFR, karbon 12, oksigen 16 kali 3, 48. Okay, kalau kita kira, kita akan dapat 1, 2, 1, 2, 4. Okay, kita bagi dengan 1, 2, 4. So, kalau 3.4 bagi dengan 1, 2, 4, kita akan dapat, betul tak 1, 2, 4 ni? 64 campur dengan 12, campur dengan 48. Okay, 1, 2, 4. So, kuprum karbonat 3.1 bagi dengan 124, kita akan dapat 0.025. Okey, sekarang kalau kita tahu bilangan mol salah satu daripada bahan atau hasil tindak balas, yang lain kita akan boleh cari. Okey, contoh di soalan A, dia tanya kita jisim kuprum oksida, iaitu yang ini, jisim dia. So, mula-mula kita bandingkan, kita kata bilangan mol dia. Kalau ini nisbah dia 1:1, kalau kita gunakan 0.025 mol, oleh sebab nisbah dia sama, maka ini akan hasilkan 0.025 mol juga. Okay? So, apa yang berlaku adalah, kalau nak cari jisim, kita darab dengan JFR, kuprum oksida. Kuprum oksida, kuprum 64 dan oksigen 16, kita akan dapat 80. So, bila darab dengan 80, kita akan dapat nilai 2 gram. Okey. So, jisim untuk kuprum oksida adalah 2 gram. Lepas tu, kalau kita lihat pada soalan B, isi padu gas karbon dioksida dikeluarkan pada STP. Okey. Isi padu, kita boleh cari juga sebab karbon dioksida 0.025 juga sebab nisbah mereka 1. So, kalau nak cari isi padu, kita darab dengan 22.4 sebab diberikan pada STP. So, 0.025 darab dengan 24 ataupun kita darab dengan 22.4, maka kita akan dapat di sini kita akan dapat 0.56 dm3. Okey? So, kita akan dapat jawapan ni. Baik, kita teruskan ke contoh soalan 2. Baik, kalau kita lihat kepada soalan ini, kalsium ni lebih kurang sama, kalsium karbonat bila dipanaskan, diuraikan, menghasilkan karbon dioksida. Okey, sekarang dia beri kita karbon dioksida 300 cm3. Bermaksud kita boleh gunakan karbon dioksida ni untuk mencari bilangan mol yang untuk tindak balas ini.
So, kita ambil 300 bahagi dengan, okey, oleh sebab ini adalah dalam keadaan bilik, okey, walaupun tidak dimaklumkan, patut dimaklumkan, katakan dalam keadaan bilik, maka kita kena bahagi dengan 24. Oleh sebab dia cm cube, kita tukar dm cube ni kepada cm cube, bermakna darab dengan 1000 bahagi dengan 24,000. Okey. Baik, kalau bagi dengan 24,000, kita akan dapat 0.0125 mol. Okey, ikut nisbah bilangan mol. Semua adalah 1. Okey, kalau nak cari jisim kalsium karbonat, kita tahu bahawa kalsium karbonat juga akan melibatkan untuk tindak balas ni 0.0125 mol sebab nisbah mereka sama. So, nak tukar kepada jisim, kita darab dengan JMR kalsium karbonat. Okey, kalsium ialah 40, kalsium 40, karbon 12, oksigen 16 kali 3, 48, maka kita dapat 100. So, kalau kita darab dengan 100, kita akan dapat, ini kita dapat 1.25 gram. Okey, kita boleh cari juga jisim kalsium oksidah. Sama juga, oleh sebab nisbah dia 1:1, so bilangan mol dia sama juga 0.0125 mol. Dan kita darab, untuk cari jisim, kita darab dengan JFR kalsium 40 campur dengan 16, kita dapat 56. So, 0.0125 darab dengan 56. Dan kita akan dapat 0.07 gram. Okey. So, kita lihat lagi satu contoh untuk soalan pengiraan. Ini soalan ketiga. Baik, diberikan kita persamaan ni 2Na campur 2H2O, hasil dia 2NaOH campur H2. Okey, diberikan kepada kita 0.26 gram, 23 gram natrium ditambah kepada air. Logam yang bertindak balas dengan cergas, cari jisim natrium hidroksida dan jisim hidrogen ataupun jumlah hidrogen yang dibebaskan. Okey. So, dalam persamaan kimia, kita kena tahu bahawa kalau diberi sesuatu, kita cari kepada bilangan mol dulu. So, bilangan mol sama dengan jisim yang diberikan 0.23 bahagian jisim atom relatif atau kita bagi dengan 23. Okey, bahagi dengan 23, kita dapat 0.01 mol. Okey. Kalau kita lihat kepada benda yang nak cari, untuk A, dia perlu cari jisim atom, jisim natrium hidroksida, bermaksud kita lihat kepada nisbah ni. 2:2 bermakna sama. Bermakna bilangan mol yang terlibat dalam tindak balas ni adalah sama, 0.01 mol juga. So, jisim ni kita kena darab dengan JFR untuk natrium. Natrium adalah 23, oksigen 16, campur 1 adalah 40. Okay, so kita darab dengan 40, maka kita akan dapat 0.4 gram. Okay. Lepas tu soalan B dia kata cari jisim hidrogen gas yang dihasilkan. So, kita kena lihat kepada nisbah dia. Hidrogen ini 1. Natrium ni yang melibatkan bilangan mol dia 2. So, bilangan mol untuk hidrogen juga separuh. 2 hasilkan 1 bermakna 0.01 hasilkan bagi 2 dapat 0.005 mol. Separuh. So, nak cari isi padu, kita ambil 0.005 darab dengan, kita kata 24 sebab keadaan bilik. Okey, kita akan dapat 0.005 darab dengan 24. Kita akan dapat 0.12 dm3. Okey, atau 120. Kamu boleh tulis juga 120 cm3 darab dengan 1000. Itu jawapan dia. Okey. Baik, kita lihat kepada contoh yang terakhir. Baik, di sini diberikan kepada kita magnesium campur oksigen hasil magnesium oksida. So, sekeping, kita tulis persamaan ni untuk kita lebih senang nak lihat atau diterangkan. So, kita diberikan 1.2 gram magnesium. Yang ini diberikan kepada kita. So, 1.2 gram. Bermakna ini kita guna untuk cari bilangan mol. Okey. So, macam mana cari bilangan mol? Bahagi dengan JAR dia. 1.2 bagi JAR untuk magnesium adalah 24.
So, kita dapat 0.05 mol. So, kita nak cari jisim magnesium oksida dihasilkan. So, kita lihat kepada angka ni. 2 bermakna bilangan mol dia sama. 0.05 mol juga untuk magnesium oksida. Nak cari jisim, darab dengan JMR. Magnesium 24, oksigen 16, dapat 40. Okay. So, kita darab dengan 40. So, 40 tu kita akan dapat 2 gram. Okay. Lepas tu, katakan kita nak cari jisim oksigen yang diperlukan. Sama juga, tapi kita lihat nisbah dia adalah 2 kepada, di sini 1 oksigen. So, bilangan mol untuk oksigen yang terlibat dalam tindak balas dia bukan 0.05, tapi bahagi 2, separuh. Sebab nisbah dia 2 kepada 1. So, 0.025. So, nak cari isi padu dalam keadaan, nak cari jisim. Okey, nak cari jisim kita darab dengan JMR. 0.025 darab dengan 32, kita akan dapat 0.8 gram. Okay. So, kita belajar untuk pengiraan ni sampai sini saja dan kita cuba soalan-soalan lain.